Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk ukuran dan sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 163. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga C. Selesaikan masalah. A. Satu botol air seperti ukuran yang ditunjukkan diisi penuh dengan 1200 ml air minuman. Jadi kata kunci di sini yang pertama iaitu ada bekas air ataupun botol air yang mana ditunjukkan diisi penuh sebanyak 1200 ml air. Okey. Dan gambar rajah ini menunjukkan ketinggian penuh botol ini. Kalau penuh, ketinggiannya ialah 20 cm. Tinggi aras air dalam botol itu berkurang kepada 8 cm setelah diminum. Jadi, kenyataan di sini ialah ketinggiannya menjadi daripada 20 menjadi sehingga 8 cm. Okey. Tinggal 8 cm saja yang diminum. Kemudian ditanya berapakah isi padu air yang telah diminum. Okay, kita lihat sini yang pertama sekali apa yang kita perlu buat. Kita perlu tahu dahulu berapakah jarak yang diminum air itu. Sukatan ataupun kita kata ketinggian botol yang diminum. Okay? Jadi asalnya 20 cm sehingga berkurang kepada 8. Maksudnya sehingga berkurang kepada 8 cm setelah diminum. Berkurang kepada 8 cm. Maksudnya daripada 20 cm dia kurang hingga 8. Berkurang kepada 8. Okey. Jadi maksudnya kita akan tulis ni daripada 20 kita akan tolak 8. Okey, kita dapat nilainya iaitu 20 tolak 8 kita dapat sifar tolak 8 tak boleh pinjam jadi 10, 2 tinggal 1, 10 tolak 8, 2 dan 1. Okey, ini bermakna jumlah air ataupun ketinggian air yang diminum ialah 12 cm. Cuma kita tak tahu berapakah dia punya isi padunya. Okey, kita lihat dulu persamaan pertama iaitu kalaulah dia 20 cm, kalau dia penuh ukurannya iaitu 1200 ml. Okey. Cikgu tukar sikit. Okey, ulang balik. Okey, 20 cm bersamaan 1200 ml. Okey, ini kalau 20 cm, tapi kita nak kira 12 cm. Jadi 12 cm sama dengan kita tak tahu, jadi inilah yang kita nak kira isi padunya. Okey. Okey, kita boleh kira dulu, kita kira dulu 1 cm berapa nilai dia. Kemudian barulah kita gandakan kepada 12. Bila kita nak tahu 1 cm itu berapa, jadi kita akan ambil operasi bahagi iaitu 1200 di ml. Kita akan bahagi 20 sebab kita ada 20 cm. Okay, jadi kita akan bahagikan oleh kerana ada sifar di sini berpasangan, kita boleh pemudahkan, kemudian kita tinggal sifar 2. Jadi sifar 2 berapa kali 2 dapat 12? Kita tahu sifar 2 12 ni ialah 6. Jadi 6 kali 2 dapat 12. Kemudian kita tolakkan. Okey, selesai. Okey, jadi sifar kat sini kita boleh turunkan dan kita boleh, kalau nak cepat kita tulis saja 60. Okey. Jadi 60 ni ialah apa? 60 ml. Apa maksud dia? Maksudnya ialah 1 cm bersamaan
60 ml sukatannya. Okey, 60 ml. Okey, kita berbalik kepada soalan yang mana kita nakkan berapakah isi padu air yang telah diminum. Okay, dia telah minum 12 cm ukurannya tu, jadi kita akan kira 12 cm kita akan darabkan dengan 60. Okay, bila 12 darab 60 kita boleh permudahkan, iaitu kita buat 12 kali 6 sahaja. Okay, kita buat sini 12 kali 6. Nanti kita tambah sifar dekat belakang. Okay. Sekarang 2 kali 6, 12. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Okay. Kemudian tadi 60 kan? Sifar tak ada, kita boleh sambung sini. Okay. Jadi inilah dia sukatan yang diminum, iaitu ataupun isi padu yang diminum, iaitu 720 ml. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, kita baca soalan. Kami sekeluarga melawat ke Taman Negara Pahang. Okey, kat sini kata kunci di sini ialah melawat taman negara yang berada di Pahang. Okay, jarak dari rumah ke Taman Negara Pahang ialah 270 km. Okay, ini maksudnya jarak satu hala, okay, daripada rumah ke Taman Negara. Okay, kita lihat lagi. Kereta ayah menggunakan 9.4 liter petrol bagi setiap jarak 100 km. Okay, maksudnya 9.4 liter ni jarak dia 100 km. Okay. Okay, jadi ditanya hitung isi padu petrol untuk perjalanan pergi dan balik. Okay, kata kunci di sini ialah kita nakkan isi padu petrol bagi perjalanan pergi dan balik. Okay, pergi dan balik ini maksudnya perjalanan untuk dua hala. Okay, jadi langkah pertama yang kita akan buat iaitu kita dapatkan dulu jarak untuk dua hala. Okay, kita lihat sini 270 ini untuk satu hala, jadi oleh kerana pergi dan balik maka kita perlu darabkan dengan 2. Jadi kita buat sini 270, kita akan darabkan dengan 2. Jadi kita dapat nilainya iaitu sifar kali 2, sifar 2 kali 7 ataupun 7 kali 2, 14. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Okay, kita dapat jarak yang diambil oleh keluarga ini untuk melawat Taman Negara iaitu 540 km. Okay, kita lihat sini persamaan ni kat sini iaitu setiap 100 km bersamaan 9.4 liter. Okey, minyak yang digunakan. Okey, oleh kerana sini 500, okey, kita boleh pecahkan ataupun cerakinkan. Kita boleh tulis ni 100 tambah 100 tambah 100. Cikgu tulis besar sangat sekejap. Kita buat sini 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 dan tambah 40 km. Okey. Maksud dia apa kat sini? Maksudnya kita akan tulis persamaan 100 tu 94. Ada berapa 94? Okey. Kita lihat sini Okey. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan 5. Okey, jadi kita akan dapat 500 lah. Okey. 500 km bersamaan kita akan buat
9.4 kita akan darabkan dengan 5. Okey, sebab 500 Okey, jadi kita darab 4 kali 5, 20. Dan titik 9 kali 5, 45 tambah 2, 47. Okay, jadi kita dapat sini 47 liter minyak petrol untuk 500 km. Tinggal lagi kita ada masalah dengan 40 km. 40 km ini sama dengan berapa liter? Okey, so cara dia macam mana? Kita boleh buat persamaan juga. Kita buat 100. Persamaan kita boleh buat macam ni bahagi 9.4. Bukan bahagi ni per. Okey, oleh kerana kita nakkan dengan 40 kan. Kalau 100, 94. Kalau 40 sama dengan berapa? Macam tu maksud dia. Okey, kita bahagi dulu dengan 10 untuk kita dapatkan 10 km. Okey. So kita bahagi 10. Yang ini pun kita bahagi 10. Okay, jadi kalau 9.4 bahagi 10, kita akan gerak ke kanan kan? Kita gerak ke kanan satu kali. Okay? Gerak titik perpuluhan ke kanan satu kali. Kita dapat 10 km bersamaan sifar perpuluhan 94. Ini 10, okey. Kalau 40, kita buat macam ni kan. Okey, berapa? Okay, kita lihat sini 10 ni macam mana dia boleh jadi 40, didarabkan dengan 4. Okey. Jadi 9.4 ni juga kita kena darabkan dengan 4. Sebab kita nakkan 40 km ni berapa dia punya penggunaan liter dia, minyaknya. Jadi kita tulis lagi sekali. Sifar perpuluhan 94 kita akan darabkan dengan 4. Okay, 4 kali 4, 16. 9 kali 4, 36. Tambah 1, 37. Sifar kali 4, sifar kemudian 3. Okay, ini bermakna 40 km minyak yang digunakan ialah 3.76 liter. Okay, tadi kita dah ada 500. Jadi apa yang kita nak buat terakhir, kita akan buat 500 tambah 40. Maksudnya penggunaan minyaknya ialah 47 sifar liter. Kita akan tambah 3.76 liter. Jadi kita dapat nilainya iaitu 6, 7 sebab dia tambah kan. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 1, 5. Jadi inilah dia penggunaan minyak bagi itu isi batu petrol, minyak petrol untuk perjalanan pergi dan balik iaitu 50.76 liter. Okey. Cikgu gunakan kaedah seperti perkadaran, okey, yang mana cikgu dapatkan jumlah dulu 540. 540 ni cikgu ceraikan dapat 500. 500 ni kita terus darab 5, kemudian 40 ni inilah dia cara cikgu mengira, kemudian kita tambahkan. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Puan Selvi hendak membuat agar-agar yang sedap. Jadi kata kunci di sini ialah ingin membuat agar-agar yang sedap. Okay. Agar-agar ni sejenis kuih.
Berpandukan suatu resipi, 2 liter air perlu dilarutkan dengan 250 gula dan 20 gram serbuk agar-agar. Jadi yang ditanya, berapakah jisim serbuk agar-agar yang diperlukan jika Puan Selvi menggunakan 5 liter air. Jadi kata kunci di sini ialah serbuk agar-agar jisim yang digunakan. Okey. Kita boleh buat persamaan di sini, iaitu kita akan tulis, dia melibatkan beberapa bahan. Okey, kita tulis dulu pertama sekali air. Sekejap. Cikgu tukar sikit. Okey, pertama sekali kita perlukan air. Kita tulis sini air. Okey. Kemudian kita persamaan dia perlu dilarutkan dengan gula dan juga serbuk agar-agar. Jadi kita tulis sini gula. Dia boleh kita buat sebagai jadual lah bagi nampak. Dan yang terakhir iaitu serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Okey, kita ada 3 bahan, jadi kita cuma masukkan saja nilai dia. Okey, kita masukkan yang paling asas, iaitu persamaan dia. Kalau kita gunakan 2 liter air, kita perlukan 250 gram gula dan 20 gram agar-agar. Okay, sekarang soalan nak kalau 5 liter. Okay? Kalau 5 liter air, berapakah serbuk agar-agar dia? Okay? Okay, jadi untuk menggandakan 2 menjadi 5 tak boleh. Tapi kalau 1 kita boleh jadi 5. Okay? Jadi kita perlu dapatkan nilai untuk 1 liter lah. Okay? Okay, kita padam ni kejap. Kita cuba dapatkan 1 liter air. Okay? Kita buat persamaan 1 liter. Okay, kalau 2 liter, ini dia punya sukatan dia. Okay, kalau 1 liter, okay, ini bermakna 250 ni kita kena bahagi 2. Okay? Jadi kita boleh buat kecil sini, 250 kita akan bahagi 2. Okay, jadi CV2 ni 1, ni 2 lah. Kita tolak, selesai. Turunkan 5. Okey, berapa kali 2 dapat 5? 2. Okey, kita tulis ni 4. Kita tolak dapat 1. Turunkan sifar. Jadi berapa kali 2, 10? 5. Okey, ini bermakna kalau 1 liter air, kita menggunakan 125 gram gula. Okey, kalau serbuk agar-agar pula, pun sama juga, kita kena bahagi 2. Maksudnya 20, kita bahagi 2. Okay, mudahlah ni kan. CV2 ni berapa kali 2 dapat 2? 1 lah. Okay, jadi habis, jadi 10. Ini bermakna 1 liter ialah 10 gram serbuk agar-agar. Jadi berbalik pada soalan kita, berapakah jisim serbuk agar-agar yang diperlukan jika menggunakan 5 liter? Okay, ini kita nak 5 liter. Okey. Kita lihat sini, kalau 5 maksudnya didarabkan dengan 5. Okey, semua darab 5 tapi sebab kita nak agar-agar, jadi ini juga kita darab 5. Okey. Okey, jadi 10 gram kita cuma darabkan dengan 5. Okey. Jadi kita cuma buat 10 gram darab 5. Okey. Kita gariskan. Jadi 10 kali 5, 50 kan? Sifar kali 5, 5. Semula. Sifar kali 5, sifar. 1 kali 5, 5. Jadi inilah dia isi padu ataupun jisim yang perlu untuk
serbuk agar-agar iaitu 50 gram. Jika Puan Selvi gunakan 5 liter air. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan C. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk ukuran dan sukatan bagi muka surat 163 untuk soalan A hingga C. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.